Tanggal 31 Ogos 1970, tarikh keramat ini berjaya melahirkan satu ideologi kebangsaan yang cukup luhur. Rentetan tragedi 13 Mei 1969. Hasil perundingan Majlis Gerakan Negara, 5 prinsip rukun negara dirangka dan menjadi kunci perdamaian antara kaum. Kini, setelah hampir 5 dekad berlalu, terbukti rukun negara sememangnya menjadi resipi kesepaduan dan keharmonian masyarakat berbilang bangsa di Malaysia. Maka terimalah rukun negara, nadi kesepaduan watan. Sekalung apresiasi buat pengerusi majlis, pandai hakimnya Arif lagi bijaksana, seterusnya warga maya yang jauh di mata namun dekat di hati. Selamat sejahtera, Tachahau, Wanakem. Salam keluarga Malaysia, saya titipkan buat semua. Saudara, merujuk kepada sumber akid negara Malaysia, rukun negara merupakan falsafah dan ideologi negara hasil sumbangan pemimpin dan rakyat berbilang kaum. Perkataan nadi pula, menurut Kamus Dewan edisi keempat, membawa maksud faktor atau unsur yang menjadi asas atau penggerak utama kepada sesuatu. Merujuk kepada sumber yang sama, perkataan kesepaduan bererti keadaan atau perihal bersatu menjadi kesatuan yang utuh. Perkataan watan pula, menurut Profesor Ulung Syamsul Amri Baharudin, terdiri daripada 2 komponen utama, iaitu kefahaman dan amalan. Tuntasnya, maudut bicara ini membawa kita untuk membincangkan sejauh manakah keberkesanan rukun negara dalam menyatu padukan masyarakat berbilang bangsa di samping melahirkan identiti nasional selaku anak Malaysia. 3 kayu ukur bakal saya lontarkan bagi mendalami maudut bicara ini. Pertama, budayakan perpaduan, meraihkan kepelbagaian. 5 prinsip rukun negara telah menjadi teras perpaduan, membentuk satu negara tanpa mengira agama dan bangsa. Lagu yang bertajuk Rukun Negara, hasil ciptaan dan gubahan Datuk Muazzani Ismail ini pasti tidak asing buat semua. Malahan saya yakin saudara dan saudari mampu untuk melafazkan 5 prinsip rukun negara tanpa sebarang masalah. Namun demikian, berapa ramai yang benar-benar memahami, menghayati dan mengamalkan rukun negara selaku tata cara kehidupan seharian? Merujuk kepada Pelan Tindakan Perpaduan 2021-2025, perpaduan kefahaman awal bersifat simplistik, mekanistik serta literal dan memfokuskan tindakan segera untuk mengekalkan kestabilan politik, keselamatan dan keharmonian. Namun perpaduan kefahaman terkini mendukung serentak konsep perpaduan, kesepaduan dan penyatu paduan yang berhasrat untuk menzahirkan perpaduan yang mempunyai matlamat, pencapaian dan pelan tindakan terancang. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia bersama Kementerian Pendidikan Tinggi wajar berganding bahu untuk memperkasakan modul sedia ada menerusi penerapan elemen rukun negara dalam setiap peringkat pendidikan. Contohnya, aktiviti Kelab Rukun Negara dan Sekretariat Rukun Negara yang mendorong kepada program silang budaya harus dibangunkan bagi membentuk generasi yang menghargai dan mengamalkan perpaduan. Saudara-saudari, Indeks Perpaduan Nasional 2018 berjaya mencapai skor 0.567 menunjukkan bahawa tahap perpaduan di Malaysia adalah dalam tahap yang baik. Namun demikian, ingatlah bahawa membina perpaduan itu mengambil masa, sedangkan meruntuhkan perpaduan itu hanya sekelip mata. Kedua, taat setia kepada raja dan negara, tonggak kedaulatan tanah air. Sejarah telah membuktikan lebih 600 tahun dahulu, taat setia kepada raja terbukti menjadi asas dalam zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka.
Ungkapan raja dan rakyat berpisah tiada menunjukkan hubungan timbal balas yang meletakkan asas kepercayaan rakyat sebagai pertukaran kepada perlindungan terhadap negara. Satu kajian sikap rakyat Malaysia terhadap kesetiaan kepada negara telah dilaksanakan terhadap 1,500 responden di seluruh Malaysia pada tahun 2017. Dan hasil dapatannya kurang memberangsangkan. Nilai min yang diperolehi secara puratanya hanyalah 7.28. Oleh itu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia sewajarnya menayangkan siri video pendek berkenaan sistem pentadbiran negara menerusi media sosial maupun media elektronik. Pada masa yang sama, semangat patriotisme harus disemadi sanubari. Seperti mana Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Chen Lock, Tun Minti Sambatan yang meletakkan tanah air sebagai keutamaan, barulah negara Malaysia berjaya mencapai kemerdekaan dan maju ke hadapan. Sejajar dengan ini, Perbadanan Kemajuan Nasional Malaysia, FINAS, seharusnya menggalakkan industri hiburan untuk menghasilkan filem, drama maupun dokumentari yang mampu menyuntik semangat patriotisme dan nasionalisme dalam kalbu rakyat. Antara contoh filem tempatan yang terbaik, Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan, berjaya meraih 90 juta ringgit Malaysia dalam 33 hari saja. Bukan sekadar di Malaysia, malahan Brunei dan Singapura. Ketiga, perlembagaan dan undang-undang tunjang kesejahteraan rakyat. Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi di negara ini yang berfungsi untuk menjamin keamanan dan kestabilan negara menerusi pentadbiran yang adil, selaras dengan Teras Strategik Ketiga PTPN 2021-2025, iaitu agihan sosioekonomi yang adil dan saksama demi kemakmuran rakyat dan negara. Hasilnya, Indeks Keamanan Global 2022 menunjukkan bahawa Malaysia berjaya menduduki tangga ke-18 daripada 163 buah negara. Oleh itu, kita wajar menghormati dan mematuhi kandungan perlembagaan persekutuan supaya negara kekal aman dan damai. Ahli falsafah undang-undang Rom, Marcus Tullius Cicero pernah berkata, kebahagiaan sesebuah masyarakat itu bergantung kepada kepatuhan setiap individu terhadap undang-undang. Memetik kata-kata pakar perlembagaan, Profesor Makyah Dr. Syamrahayu Abdul Aziz, beliau berkata, tujuan penguatkuasaan undang-undang bukanlah untuk menghukum, tetapi untuk memastikan kerukunan sesuatu perkara dapat berlangsung dengan sempurna demi kebaikan bersama. Tamsiunnya, sewaktu kerajaan melaksanakan arahan perintah kawalan pergerakan, jikalau kita melanggar peraturan yang ditetapkan seperti tidak memakai pelitup muka, maka kesan negatifnya pasti melibatkan warga Malaysia yang lain. Walau bagaimanapun, tahniah diucapkan buat keluarga Malaysia. Walaupun pandemik ini menjejaskan kehidupan kita, namun jenayah indeks bagi tahun 2021 menunjukkan penurunan sebanyak 12,649 kes berbanding dengan tahun 2020. Satu tepukan buat keluarga Malaysia. Sudah terang lagi bersuluh. Rukun negara sememangnya menjadi pengikat perpaduan masyarakat berbelang bangsa di samping menjadi wadah pembinaan negara bangsa yang berdaulat dan disegani. Kita tidak dapat menafikan bahawa rukun negara sesungguhnya merupakan nadi kepada kesepaduan watan. Namun realitinya, imajinasi tanpa realisasi hanyalah sekadar halusinasi. Sudah tiba masanya kita melaksanakan peranan dan tanggungjawab masing-masing bagi mengekalkan institusi keluarga Malaysia yang melangkaui sempadan agama dan bangsa. Oleh itu, ayo kita sama-sama menghayati dan mengamalkan rukun negara demi kemaslahatan semua. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Keluarga Malaysia, teguh bersama. Sekian, terima kasih.